Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita secara online ni yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Baghawi dan Imam Khatib Tirmizi rahimahumullah, insya-Allah. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya nasta'in. Amin. Sekejap InsyaAllah kita sambung hadis kita. Masih lagi dalam Kitabul Iman. Hadis yang seterusnya ialah hadis yang ke-19 yang berbunyi, wa an Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila musalla. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin. Rasulullah SAW telah pun keluar fi adha, pada waktu duha. Fi adha maksudnya pada waktu duha. Au fitrin ataupun pada waktu solat hari raya. Solat hari raya Aidilfitri lah. Maksudnya perawi dia syak, tak ingat waktu duha. Dan pada waktu duha tu maksudnya sama ada duha hari-hari biasa, tetapi di sini au fitrin tu lebih dekat kepada apa kita kata asbabul wurudul hadis lah. Sebab apa? Memang dia punya isi kandungan hadis itu menunjukkan seolah-olah pada situasi tersebut, bahkan dalam riwayat yang lain pun menunjukkan kepada situasi tersebut. Syak daripada rawi lah. Duha tu memang waktu duha lah. Maknanya solat hari raya tu dikerjakan pada awal waktu duha. Cuma perawi ni dia tak berapa ingat pada waktu duha atau hari raya kot. Macam itulah dia punya lafaz dia. Ilal musalla, ke tempat solat. So di sini ada juga sebenarnya tentang permasalahan. Ulama ni dia punya teliti hadis itu sampai bukan saja isi kandungan hadis itu atau matan hadis atau kata-kata Rasulullah atau perbuatan Rasulullah yang diceritakan itu. Ini di dalam muqaddimah hadis tu pun diteliti dia punya dalalah dia. So di sini bila dikatakan ilal musalla famarra 'alan nisa, Nabi menuju ke musalla. Musalla ni tempat solat.
Musalla ni tempat solat. Jadi musalla ni lebih lebih umum daripada masjid. Kalau masjid tu jelaslah, masjid tu tempat yang sudah diwakafkan untuk dijadikan masjid. Tu kita panggil masjid lah. Kalau musalla ni tak semestinya. Tak semestinya masjid lah. Boleh jadi surau, boleh jadi satu ruang yang memang disediakan untuk solat, seperti di pejabat-pejabat di shopping-shopping komplek kan, ada tempat solat. Jadi kita tak panggil masjid lah. Secara istilahnya tak dipanggil masjid, kerana masjid secara istilahnya itu tempat yang sudah diwakafkan untuk dijadikan masjid. Bahkan peranan masjid, walaupun yang paling utama tu untuk tempat solat, tetapi masjid juga merupakan tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan agama yang lain lah. Seperti beriktikaf di masjid, mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid, bahkan banyaklah peranan masjid selain daripada tempat ibadat, tempat solat, banyak peranan masjid. Kemudian ada juga hukum-hukum yang khusus bagi masjid lah, seperti larangan-larangan yang terdapat pada masjid, iaitu tidak boleh membawa najis, membuang najis dalam masjid, dan wanita yang haid ataupun yang berhadas besar dilarang masuk dan menetap dalam masjid dan sebagainya. So di sini disebut musalla, maka ada setengah pendapat mengatakan ini bukanlah di masjid. Maksudnya bukan di masjid. Maksudnya di satu tempat yang diadakan solat hari raya. Sebab tu ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mereka mengatakan bahawa solat hari raya itu lebih afdal dilakukan di lapangan. Solat hari raya lebih afdal dilakukan di lapangan. Kerana apa? Kerana solat hari raya ni dia dihadiri oleh wanita yang banyak. Jadi mungkin sesebuah masjid itu tak muat nak menampung keseluruhan muslimin dan muslimah yang hadir untuk menunaikan solat hari raya. Sebab tu mazhab Hanafi mereka mengatakan afdalnya solat hari raya itu dilakukan di lapangan, di kawasan lapang lah. Jadi saya pernah masa saya mengaji di South Africa dulu, sana mazhab Hanafi. So bila time raya je mereka akan solat di lapangan. Mereka akan sediakan lah, maknanya ada petugas-petugas yang akan buat beberapa persiapan lah. Persiapan untuk solat hari raya di lapangan. Sediakan tempat imam, sediakan saf, parking dan sebagainya lah. Memang ramai lah datang. Bahkan saya pernah pergi India. Pernah pergi India tahun 2 kali, tahun 2005, 2000 berapa tak ingat. 2 kali lah saya pergi. Memang pernah semayang di lapangan, Masya Allah, memang penuh orang sebab buat di lapangan. Jadi memang mazhab Hanafi tu lebih afdal diadakan solat hari raya di lapangan berdasarkan hadis-hadis lah, dalil-dalil seperti ini. Sebab tu di sini dia mengatakan kharaja ilal musalla. Dia tak sebut Nabi pergi ke Masjid Nabawi ataupun Masjid Nabi lah. Kemudian famarra 'alan nisa, maka Nabi lalu di kawasan bahagian wanita. So, biasanya kalau Nabi sembahyang berjemaah di Masjid Nabi, Masjid Nabawi itu Nabi tak akan melalui tempat wanita. Di sini bermakna musalla di sini luar daripada Masjid Nabawi lah, di satu kawasan yang lapang. Daripada situlah mazhab Hanafi mengambil dalil afdal atau lebih afdal ditunaikan solat hari raya di lapangan. Kalau mazhab Syafi'i di masjid lah, dua-dua boleh, cuma tengok keadaan. Kalau muat masjid, kita pakai masjid, kerana di situ kan ada lagi pahala i'tikaf dan sebagainya. Faqala ya ma'syaran nisa, maka sambil lalu tadi Nabi berkatalah kepada para wanita di situ, ya ma'syaran nisa, wahai wanita, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kamu. Maksudnya perbanyakkanlah sedekah. Fa inni uraitukunna aktsara ahlin nar,
Sesungguhnya aku ingin mengkhabarkan kepada kamu bahawa sesungguhnya kamu ni adalah paling banyak ahli neraka. Majoriti ahli neraka itu adalah wanita. Macam mana Nabi tahu? Nabi pernah pergi Mi'raj kan. Nabi selain daripada wahyu atau maklumat daripada Allah melalui Jibril, Nabi sendiri pernah pergi ke Mi'raj dan Nabi pernah dibawa masuk untuk menziarahi neraka, dan di situ diberi gambaran lah, diberi gambaran kepada Nabi tentang penghuni neraka, bukan yang sebenar sebab apa, yang neraka tak ada yang masuk lagi. Jadi ketika Mi'raj, masyhur lah hadis Mi'raj kan, yang Nabi melihat macam-macam jenis manusia yang diseksa di neraka dengan gunting lidah, tikam perut, pecah kepala dengan batu, macam-macam lah. Jadi tak heranlah Nabi tahu maklumat gaib yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi, atau Nabi sendiri melihat ketika Mi'raj, ramai ahli neraka itu adalah wanita. Ini fakta hadis sahih. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Wa bima dengan sebab apa? Baba sababiyah. Wa bima dengan sebab apa ya Rasulullah? Ada yang tanyalah. Sebab apa wanita ramai masuk neraka? Logiknya wanita ni, patutnya wanita lah yang paling banyak masuk syurga. Cuma ulama kata ini ibtidaan, ya, ibtidaan permulaannya. Pasal apa? Dalam hadis yang lain mengatakan bahawa lelaki ni sekurang-kurangnya 2 wanita dalam syurga. Di dalam syurga, lelaki ni sekurang-kurangnya 2 wanita. Jadi banyak sebenarnya dia punya dalalah yang ingin disampaikan di sini terlalu banyak sebenarnya. Nak bahas sini saja dah cukup banyak dah. So bila Nabi kata banyak wanita dalam neraka, so jadi persoalan yang timbul daripada situ banyak. Okey, yang pertama maknanya lelaki sedikitlah masuk neraka. Okey, lelaki sedikit masuk syurga, neraka, banyaknya masuk syurga. So lelaki yang masuk syurga tu tak ada perempuan ke? Maksudnya isteri lah. Maksudnya isteri atau wanita yang berupa manusia lah. Sebab apa? Bidadari tu lain. Bidadari memang dia penghuni syurga. Memang dia merupakan pelayan bagi lelaki. Bahkan ketua bidadarinya akan menjadi isteri kepada suami atau lelaki yang masuk syurga. Itu dah ada dah khusus. Setiap ahli syurga lelaki dia ada isterinya di kalangan bidadari, yang merupakan ketua segala bidadari itu bakal isterinya di syurga. Itu sabit dalam hadis lah. Panjang nak bahas sebab tu. Cuma isterinya di dunia tu, kalau kebanyakan masuk neraka lah, maknanya suami yang masuk syurga tu tak ada isteri. Misalnya lah, maksudnya kalau isterinya yang derhaka, sebab banyak Nabi katakan banyak ahli neraka. So ulama kata ini hanya pada peringkat permulaan, ibtidaan. Sebab apa? Akhirnya akan dikeluarkan juga. Akhirnya wanita tu akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam syurga. So maksudnya di sini, kalaulah kita, sebab Nabi kata di sini, Nabi fokuskan kepada wanita muslimat lah. Kita tak timbangkan wanita kafir. Wanita yang kafir tu memang memang masuk neraka selama-lamanya. Maknanya boleh kita katakan maksud wanita yang wanita yang banyak dalam neraka tu wanita kafir. Itu pun satu wajah juga, betul juga. Tetapi di sini Nabi tujukan ini bukan kepada wanita kafir, Nabi tujukan kepada wanita muslimat, wanita yang Islam. Dan nanti sebab Nabi akan bagi tahu sebab-sebab dia lah. Jadi sebenarnya hanya pada peringkat permulaan sahaja. Sebab apa? Sabit dalam hadis mengatakan bahawa seorang lelaki itu sekurang-kurangnya 2 isterinya di syurga, maksudnya isteri di kalangan wanita. Maksudnya yang kahwin satu pun akan dapat satu lagi di syurga. Itu jangan tanyalah macam mana dia kahwin besok. Itu Allah Ta'ala akan uruskan semua tu. Sebab ramai kan wanita tak kahwin. Sampai kan akhir zaman dalam hadis Nabi mengatakan wanita boleh jadi nisbah dia 50 wanita, seorang lelaki. Nisbah akhir zaman. Sekarang ni pun statistik dekat JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, statistiknya di Selangor, di KL ni, satu orang lelaki katanya yang saya dengar yang terbaru 22 wanita.
Satu lelaki 22, 23 wanita nisbah dia sekarang ni KL Selangor lah. Tak pasti tu, boleh check balik lah. Tapi menunjukkan ramai lah sekarang ni. Nanti akhir zaman Nabi kata 50 wanita, satu saja lelaki. Jadi kalau wanita-wanita tu semua besok masuk syurga, tak kahwin, dia duduk seorang-seorang ke dalam syurga? Adakah dia duduk seorang-seorang dalam syurga kan? Tak mungkin dalam wanita masuk syurga duduk seorang-seorang tak ada lelaki. Maka semua wanita tu akan dikahwinkan nanti di akhirat. Akan dikahwinkan dia, dan di sana kan tak ada apa? Di sana tak ada batasan lah, kena kahwin 4 saja, tak ada. Cuma dalam hadis mengatakan sekurang-kurangnya 2 isteri yang di dunia. Ada hadis sekurang-kurangnya ada 2 isteri di dunia lah. Selainnya bidadari lah. Selainnya bidadari. Jadi kalau, dan ada antara riwayat tu antara yang akhir-akhir masuk syurga, maksudnya lelaki yang bermaksiat, ma'amila khairan qattu, yang tak pernah buat kebaikan di dunia tapi masih beriman, akan dikeluarkan juga daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Neraka ini yang kekal di dalamnya hanya orang kafir, munafik, musyrik dan sebagainya lah. Orang beriman walau macam mana pun, dia jahat sekalipun, dia maksiat sekalipun, nanti masih beriman kepada Allah walaupun sebesar zarrah, iman dia sebesar zarrah, dia akan masuk syurga juga akhirnya. Dia takkan kekal dalam neraka. Itu kelebihan iman. Jadi di dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim, maka dia akan diberikan 2 orang isteri. Maknanya di kalangan manusia. Yang lain semua bidadari lah. Bidadari ni tak terkira lah banyaknya. Sebab syurga paling kecil pun 10 kali dunia. Kalau 10 kali dunia, dia dengan 2 orang isteri saja bosan lah. Maka dia penuh dengan bidadari dan pelayan-pelayan lelaki lah. Wildanun mukhalladun, dalam surah Al-Waqi'ah tu kan disebut wildanun mukhalladun. Lelaki-lelaki muda yang menjadi pelayan, yang selainnya bidadari. Itu dia seolah-olah raja lah di syurga. So sekurang-kurangnya 2 isteri. Kalau yang tu pun sekurangnya 2 isteri, yang lain-lain tu berapa banyak? Maknanya yang kat dunia ni tak kahwin ke, bujang ke, atau kahwin satu ke, pun akan dapat banyak isteri nanti di akhirat. Isteri manusia maksudnya. Akan dia adalah apa dia punya majlis perkahwinan dia apa ke, macam mana ke, itu tak ada detail, tak ada dalam nas yang ceritakan secara terperinci atau detail masalah tersebut. Tetapi benda tu sabit lah logiknya. Kalau tak, nanti wanita yang tak kahwin di dunia ni nak kahwin dengan siapa? Di akhirat, di syurga dia nak duduk dengan siapa? Betul? Dia semua akan ada pasangan. Semua akan ada pasangan. Di dunia ni walaupun tak kahwin, nanti insya-Allah di akhirat pasti kahwin. Jadi lelaki-lelaki yang ingin kahwin dengan wanita-wanita apa yang dia suka tapi tak dapat kahwin, kalau wanita tu mati bujang misalnya, so insya-Allah lah di syurga dapat lah tu. Dan sana tak ada dengki-dengki, jealous-jealous. Ada sini kan nak kahwin 2 pun berperang. Betul? Suami nak kahwin 2 pun berperang dengan isteri. Di sana tak ada. Dalam Quran Allah kata wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut daripada hati-hati ahli syurga itu ghil. Ghil ni hasad, dengki, jealousy dan sebagainya lah. So tak ada sifat-sifat dengki, jealousy itu dalam syurga, tak ada. So satu suami, ribuan bidadari, bahkan banyak isteri tu tak ada masalah. Dan tak ada limit 4, semua tak ada. Bergantunglah nanti nasib masing-masing, pahala masing-masing, ganjaran masing-masing, itu terpulang. Sekurang-kurangnya 2 isteri di dunia. Jadi itu menunjukkan bahawa kalaulah wanita ramai di neraka, so macam mana lelaki di syurga kesepian lah, tak ada wanita lah kan, tak ada isteri lah, sebab semuanya dalam neraka. Itu kata ulama ibtidaan, pada peringkat permulaan sahaja. Nanti semuanya akan dikeluarkan daripada neraka, akan masuk ke dalam syurga, akan dikahwinkan dengan suami-suami di syurga lah. Yang sudah pun kahwin di dunia, ya akan duduk bersama dengan suami dia lah. Yang mana yang belum kahwin akan dikahwinkan dengan siapa saja yang disuka kot, yang Allah tentukanlah nanti. Allah akan tentukanlah. Mungkin pernah bercita-cita nak kahwin dengan orang tu tapi tak dapat kat dunia, mungkin dapat lah kot. Wallahu ta'ala alam. Faham tak? Ni impact ataupun maknanya impact atau kesan daripada fakta hadis ni. Jadi Nabi bagi tahu macam tu, timbul persoalan orang yang ulama lah, saya baca je syarah-syarah dia, bukan saya.
Maknanya ulama bila dengar hadis ni macam-macam timbul persoalan. Kalau wanita banyak di neraka, habis tu suami-suami yang banyak di syurga tu kesepian lah, tak ada isteri. Maksudnya ada akan datang nanti semua, maksudnya setelah tamat tempoh seksaan dia, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka, akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang mana yang ada suami di dunia, dia akan masuk syurga suami dia lah. Dan yang mana yang tak ada suami lagi akan dikahwinkan di sana. Faham Fakulna fabima ya Rasulullah. Maka ada yang bertanya di situ, dengan sebab apa ya Rasulullah kami ni masuk neraka ramai? Qala Nabi SAW bersabda, tukthirna la'na. Tukthirna la'na, kerana banyak melaknat. Perempuan ni banyak melaknat. Laknat ni apa dia laknat? Laknat ni maksudnya terjauh daripada rahmat Allah. Dia ada rahmat kan. Allah Ta'ala ni sentiasa memberi rahmat kepada semua makhluk. Allah Ta'ala ni Arhamur Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa terlalu banyak Rahman Rahim disebut kan? Nama Allah banyak lagi yang lain. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim lagi. Semuanya Rahman Rahimin. Rahman dengan Rahim sama. Ya, saya tak nak bahas dari sudut akidah perbezaan dia, tetapi makna dia sama. Cuma Rahman ini rahmat Allah sebahagianlah. Sebagian ulama menafsirkan Rahman ni rahmat Allah kepada seluruh makhluk di dunia, termasuk orang kafir pun. Orang kafir kan diberi hidup, diberi kekayaan, kesihatan, kemewahan. Itu sifat Rahman Allah, kasih sayang Allah. Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman di syurga. Salah satu tafsiran lah. Jadi itu rahmat Allah. Jadi semua berlaku ni dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi laknat ini mendoakan supaya terjauh daripada rahmat. Jadi Allah Ta'ala tu jelas. Allah Ta'ala jelas dia maha pengasih penyayang, maha rahmat. Dia memberi rahmat kepada seluruh, bahkan orang kafir pun dia bagi rahmat. Tapi wanita ni dia suka melaknat. Jadi seolah-olah dia engkar dengan Allah Ta'ala lah. Maksudnya dia seolah-olah tak setuju dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada makhluk-makhluk dia, dia laknat. Sebab laknat ni lawan dengan rahmat. Allah bagi rahmat, dia laknat. Maksudnya dia doa supaya Allah Ta'ala jangan bagi rahmat dekat siapa-siapa yang dia laknat tu lah. Wanita ni suka melaknat, maksudnya dia suka menolak rahmat. Selalu suka mendoakan supaya rahmat itu tidak sampai kepada orang yang dia laknat. Walaupun dia tak sengaja dan tak sedar, atau dia tak faham maksud laknat itu, tapi kerja dia laknat saja. Kebanyakan Nabi sebut, bukan saya sebut, Nabi sebut. Tuksirna al-la'na. Banyak melaknat. Maksudnya banyak mendoakan orang supaya terjauh daripada rahmat. Sama ada dia sedar, dia tak sedar. Dia tak faham pun makna laknat tu apa. Dia tak faham pun maksud laknat tu ialah mendoakan supaya terjauh daripada rahmat Allah. Dia tak sedar pun. Tetapi itulah hakikatnya, bila dia banyak melaknat, maksudnya dia banyak mendoakan supaya orang tu terjauh daripada rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah ni Allah bagi kepada semua orang. Orang kafir pun Allah bagi rahmat. Orang kafir pun Allah bagi rahmat dia. Maknanya dia, orang kafir tu hidup, wujud, kan, sehat, walafiat, dapat makan, minum, kesihatan, tempat tinggi. Itu rahmat Allah itu. Itu rahmat Allah. Binatang pun dapat rahmat Allah, semua makhluk dapat rahmat Allah. Jadi bila wanita ni dia melaknat orang, berarti dia seolah-olah macam engkar dengan Allah Ta'ala punya perbuatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia bagi rahmat kepada semua makhluk, tiba-tiba dia melaknat. Walaupun dia tak faham makna laknat itu, walaupun dia tak berniat untuk mendoakan terjauhnya rahmat Allah Ta'ala daripada orang yang dilaknat itu, walaupun dia tak sedar apa dia buat, tetapi itulah hakikat dia. So dia kena faham lah. Dia kena faham bahawa kalau banyak melaknat, seolah-olah macam nak protes terhadap Allah Ta'ala. Seolah-olah la lisanul maqal, dia kata. Walaupun tidak bilisanil maqal, maksudnya dia tak berniat dan tak bercakap begitu, tapi bila dia laknat saja seseorang, bermaksud dia seolah mendoakan supaya rahmat Allah terjauh daripada orang itu. So mana boleh Allah Arhamar Rahimin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat Allah kepada semua. Tanpa rahmat Allah tak wujud alam ni.
Tanpa rahmat Allah tak wujud alam ini. Semua Allah Ta'ala wujudkan alam ini, kekalkan alam ini dengan rahmat dia. Dengan rahmat dia. Jadi seolah-olah dia protes. Itu hadis Nabi SAW. Itu sebab yang pertama wanita banyak masuk neraka. Yang kedua, watakfurnal ashira. Dia banyak kufur kepada suami dia. Sebab yang kedua, Nabi kata wanita itu banyak masuk neraka sebab apa? Watakfurnal ashira. Dia mengkufuri nikmat suami. Mengkufuri nikmat suami. Di sini bukanlah mengkufur suami itu maksudnya dia kufur seperti kufur kepada Allah tu, orang kafir tu, bukan. Orang kafir, sebab makna kufur tu banyak. Makna kufur tu banyak. Nak bahas makna kufur saja dah panjang lah sebenarnya. Kufur ni ada yang kufur, kita kata kufur syirik. Kufur yang berbentuk syirik. Maksudnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada menganggap ada Tuhan selain Allah Taala ataupun menafikan ketuhanan lah. Menafikan ketuhanan itu pun termasuk syirik. Maksudnya kufur tu maksudnya ya sama ada dia menafikan ketuhanan tu dah kufur lah. Ataupun dia mengisbatkan ketuhanan kepada selain Allah Taala. Maksudnya ada Tuhan yang selain Allah tu bukan Tuhan. Tuhan dia sendiri, iaitu pun ya syirik juga. Kemudian dia percaya Allah tapi dia percaya juga ada Tuhan lain. Macam Nasrani dan sebagainya kan. Ada je kat Hindu Cina percaya kepada Allah tapi percaya juga kepada Tuhan lain. Itu pun syirik juga tu. Itu syirik dengan ada 2-3 Tuhan lah. Allah pun Tuhan, yang lain pun Tuhan. Jadi itu pun kufur, dipanggil kufur syirik. Yang dimaksudkan di sini bukan kufur tu. Kemudian ada kufur engkar, kufur inat seperti iblis kan. Iblis dia percaya kepada Allah. Iblis ni dia percaya Allah tu Allah, dia percaya syurga neraka, dia percaya Nabi Muhammad Rasul, dia percaya semua. Hari kiamat akan berlaku, dia percaya semua. Cuma dia engkar. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ataupun dia panggil inat ataupun engkar lah. Jadi macam Abu Talib kan. Abu Talib ni walaupun ada khilaf, tetapi yang masyhurnya dia tahu Nabi Muhammad tu benar, agama Islam tu benar, tapi dia tak mau tunduk kepada Nabi, tak mau ucap syahadah kan. Kerana dia takut nanti orang Quraisy kata apa pula kan, Abu Talib ni tunduk kepada anak buah dia. Itu antara contoh-contoh kufur yang berbeza lah. Dan di sini kufur nikmat dia panggil. Kufur nikmat. Maknanya suami itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada perempuan. Perempuan tu dia berkahwin, dia mendapat seorang suami, maka itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab apa? Suami wajib memberi nafkah, suami wajib memberi tempat tinggal, suami wajib memberi pakaian, suami banyaklah kewajipan suami, wajib mengajar ilmu, wajib melindungi wanita dan sebagainya lah. Jangan cerita suami yang tak bagi nafkah, suami yang pukul isteri. Itu lain bab. Ini nak cerita hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya Allah Taala mensyariatkan perkahwinan itu supaya wanita tu dia tak perlu buat apa. Makannya ditanggung oleh suami, pakaiannya ditanggung oleh suami, rumah tempat tinggalnya ditanggung oleh suami, semuanya keselamatan dia, agama dia, ilmu dia ditanggung oleh suami. Suami wajib. So satu nikmat yang Allah berikan kepada isteri, pada wanita, itu suami. Tapi dia kufur nikmat tersebut. Maknanya dia tak taat kepada suami dia lah. Dia tidak mentaat kepada suami dia, maksudnya dia menyakitkan hati suami dia, dia tidak taat kepada suami dia. Itu jelas lah, ini Nabi yang bagi tahu, bukan saya. Bukan saya nak provoke benda ni. Ini kita nak bagi tahu jelas supaya fahamlah, kedua-duanya faham. Jadi bukan bermakna di sini suami pun suami pun jadi nampak tu. Lepas ni balik jumpa isteri, beritahu kat isteri, kau tahu tak, engkau ni Nabi kata engkau ni masuk neraka banyak, tahu tak? Kau nak lawan aku lagi. Jangan macam tu. Benda tu boleh boleh diatasi. Maksudnya kadang-kadang puncanya isteri tu dia tak taat pun suami juga kadang-kadang lah. Kadang-kadang isteri jadi macam tu sebab suami. Jadi suami perlu pandai lah. Dia perlu pandai menyesuaikan keadaan. Pandai. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata wanita ni bengkok.
i'wijaj. Wanita ni i'wijaj, maksudnya dia bengkok. Kenapa? Dia diciptakan daripada tulang rusuk kiri paling bawah Nabi Adam. Siti Hawa itu Allah Ta'ala nak ciptakan Siti Hawa ketika Nabi Adam kesunyian dalam syurga. Allah Ta'ala ambil salah satu daripada tulang rusuk Nabi Adam yang belah kiri paling bawah, dan dia bengkok dan dia keras. Benda yang bengkok keras ni kalau kita luruskan dia patah. Boleh, kalau dia fleksibel tak apa. Tulang bukan fleksibel. Tulang kalau kita yang bengkok tu, kalau kita luruskan dia patah. So pilih, nak bengkok ke nak luruskan tapi patah. Maknanya wanita ni kalau kita cuba nak luruskan dia juga, dia tak akan boleh lurus. Kalau kita cuba juga dia patah. Bila dia patah, fahamlah maksud dia apa yang patah tu. Maka kita kena terima kebengkokan dia tu. Kita tak boleh nak buat apa dah. Itu memang dah fitrah wanita. So suami perlu pandai-pandai lah menyesuaikan diri dengan kebengkokannya. Faham Maknanya dia cubalah cuba. Suami ni memang lelaki ni lebih afdal dari ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu jelas. Jadi lelaki itulah yang patut ubah suasana atau situasi supaya jangan mewujudkan ruang untuk isteri itu lebih mudah mengingkari suami lah, lebih mudah untuk melawan suami. Jangan wujudkan situasi tu kalau boleh lah. Sabarlah. Jawapan dia sabar. Kadang-kadang puncanya sebab suami, kadang-kadang lah. Ada juga yang kadang-kadang tak ada punca apa sebab pun jadi juga kan. Faham ini fakta lah, ini hadis sahih ni. Maknanya kebanyakannya wanita itu memang kerana kena layan je perangai dia. Tengok juga perangai yang macam mana. Dia ada tahap batasan-batasan je lah. Dia ada batasan-batasan dia. Kita tak boleh ikut sangat pun dan tak boleh menentang sangat pun. Dia kena hikmah lah, kena pandai-pandai lah, bijaksana. Kena ada hikmah kebijaksanaan. Setelah dia kalau macam dah sampai tahap dia melanggar syariat, itu tak boleh biar. Itu tak boleh dibiarkan. Sebab tu Islam bagi jalan penyelesaian yang terakhir. Jalan penyelesaian yang terakhir itu iaitu talak lah. Tapi itu pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebab-sebab yang diperbolehkan talak itu ialah sekiranya agama tidak dapat didirikan dalam keluarga tadi. Maknanya suami dan isteri itu dengan sebab perkahwinan mereka itu tak dapat dah cuba segala usaha, tapi agama tak dapat tertegak dalam keluarga tadi. Masjid tak dapat dibina daripada keluarga tadilah. Itu boleh. Walaupun talak ni aghdabul halal indallah. Perkara yang halal yang paling tidak disukai, paling dibenci oleh Allah Ta'ala tu talak. Allah tak suka talak. Tetapi kalau dah tak boleh selamatkan agama runtuh, rosak agama kita kerana isteri atau sebaliknya lah suami pun, maka dibenarkan talak lah. Itulah jalan terakhir. Kalau dah tak boleh lah. Tapi sebelum tu cuba lagi. Cuba. Boleh sebenarnya. Dia kalau kita usaha sebenarnya boleh. Ramai je wanita-wanita yang soleh, yang baik, ramai. Jadi sekali-sekala tu biasalah. Banyak lagi hadis-hadis tentang wanita ni. Ni pasal kebetulan hari ni hadis tu bab ni kan. So saya terangkan sikit lah. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba lilubbil rajul al-hazimi min ihdakunna. Sebab apa? Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat min naqisatin aqlin wa dinin, daripada orang yang singkat akalnya, pendek akalnya. Naqisatil aqlin, naqisati aqlin, Nabi kata. Sebab apa? Sebab yang pertama, kenapa dia banyak melaknat, kenapa dia banyak kufur kepada suami, engkar kepada suami? Sebab naqisatil aqlin. Wanita ni akalnya pendek, akalnya singkat. Nabi sebut, bukan saya. Hadis sahih. Jangan marah saya, marah Nabi. Wadinin, dan juga agama. Singkat akal, singkat agama dia. Azhaba li lubbir rajuli al-hazim, yang mana yang dimiliki oleh lelaki lah.
yang dimiliki oleh, di sini Nabi lebihkan lelaki kepada wanita, iaitu Nabi kata seorang lelaki yang memiliki akal yang sempurna. Lelaki ini memiliki akal yang sempurna berbanding dengan wanita. Al-Hazim yang teguh, yang teguh, yang mantap di sini. Al-Hazim itu yang teguh, yang mantap. Min ihdakunna, daripada salah seorang daripada kamu. Okay. Di sini pun bahas panjang ni. Jadi adakah hadis ini Nabi membandingkan wanita dengan lelaki? Maknanya lelaki itu lebih bijak, lebih tinggi akalnya, lebih panjang akalnya daripada wanita, dan wanita ni semuanya bodoh berbanding lelaki. Tak, salah, perbandingan tu salah. Maksud Nabi begini, antara lelaki ni dia ada akal, bukan lelaki lah, manusia. Manusia keseluruhannya, sama ada lelaki atau wanita, dalam diri dia ada beberapa perkara. Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu yang pertama akal. Wanita diberi akal, lelaki pun diberi akal. Kemudian Allah Ta'ala beri juga syahwat. Allah Ta'ala berikan syahwat kepada lelaki, beri syahwat kepada wanita. Dan Allah Ta'ala beri emosi. Beri emosi kepada lelaki, beri emosi kepada wanita. Jadi semua sama-sama ada. Cuma bezanya lelaki ni akal dia lebih tinggi, maksudnya mengatasi. Akal lelaki ni lebih kuat untuk mengatasi syahwat dan emosi dia. Ini bukan semua lelaki. Yang maknanya lelaki itu mempunyai kemampuan. Yang Allah beri akal dia itu memang boleh, kebanyakannya, selalunya, akal dia boleh mengatasi syahwat dan emosi dia. Tapi wanita sebaliknya. Wanita ni akal dia singkat, kurang, bukan nisbah kepada lelaki, tidak. Wanita ni, ada wanita yang lagi pandai lelaki pun ada. Ada kadang-kadang dalam sekolah kan, di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti ke, ada lelaki yang peksa nombor 1 perempuan. Lelaki peksa semua last-last punya. Perempuan yang ramai nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itu kan menunjukkan wanita ni pandai, akal dia tinggi. Sebab tu bandingan dia tadi bukanlah antara akal wanita dengan akal lelaki, tidak. Itu salah pembandingan dia. Maksudnya menurut sebahagian ulama tak betul. Pembandingan tu tak betul. Di sini Nabi nak bandingkan antara namanya lelaki punya akal yang boleh, akal dia selalunya mengatasi syahwat dan emosi ni. Tetapi wanita ada akal juga dan dia pandai juga. Berapa ramai wanita yang pandai di dunia ni kan. Tetapi masalahnya akal dia tu kerana selalunya kalah dengan emosi dan syahwat. Itu maksud dia. Maksud naqisatul akal di sini kata para ulama lah. Maknanya wanita ni selalunya akalnya kalah. Maksudnya lebih singkat, maksudnya lebih tinggi syahwat dan emosi dia. Yang paling kuat emosi lah. Wanita ni emosi dia kuat. Tak kira emosi tu emosi marah ke, emosi sedih ke, emosi apa, macam-macam lah, segala jenis emosi lah. Dia suka emosi. Emosi dia lebih pada akal dia. Itu maksudnya Nabi bandingkan di situ, maknanya antara akal wanita dengan emosi dan syahwat wanita. Lelaki antara akal dia dengan emosi dan syahwat dia. Di sini perbandingannya, lelaki lebih banyak, lebih akal dia tu lebih kuat untuk mengatasi emosi dan syahwat dia sendiri. Wanita ni dia kalah. Akal dia walaupun bijak macam mana pun, selalunya bukan semua, selalunya dia, dan kebanyakan wanita, bukan semua, dia kalah dengan emosi dan syahwat dia. Itu maksud Nabi, kata ulama lah. Sebab apa? Kalau kita tengok hakikatnya, realitinya, ramai je wanita yang lebih pandai daripada lelaki pun ada kan. Maka Nabi bukan bandingkan akal lelaki dengan akal wanita. Nabi bandingkan wanita tu akal dia kadang-kadang dia mudah kalah dengan emosi dengan syahwat dia. Lelaki ni jarang. Lelaki ni selalunya akal dia lebih kuat, boleh mengatasi emosi dan syahwat dia. Faham Kemudian fakulna, maka kami mengatakan, wanita fakulna, ada di kalangan wanita tadilah, fakulna, ada wanita tadi mengatakan, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. So tadi Nabi kata satu kurang akal, satu kurang agama kan. Kurang agama nanti tadi saya terangkan tentang apa maksud kurang akal tadi. Kurang agama ni di sini bagi Nabi sini akan terangkan. Jadi di sini Nabi kata, Nabi jawab, qala alaysa syahadatul mar'ati nisfu syahadatir rajul? Tidakkah syahadatul mar'ati nisfa syahadatir rajul? Tidakkah persaksian wanita itu separuh daripada persaksian lelaki?
Maknanya kan sabit dalam hadis atau dalam nas mengatakan bahawa dalam ni bukan semua perkara, ini pun ada perincian juga. Ada perincian sebenarnya. So di dalam ada beberapa perkara, beberapa situasi yang memerlukan dua saksi. Dua orang saksi lelaki. Maka di situ kalau tidak ada dua orang saksi lelaki, boleh juga seorang lelaki itu diganti dengan dua saksi wanita, maksudnya satu lelaki dan dua wanita. Kalau ada dua saksi lelaki, okey. Kalau tak ada, hanya ada satu saja saksi lelaki, maka boleh digantikan dengan dua saksi wanita, bukan satu. Dia tak ada satu lelaki satu perempuan, tak boleh. Dia kena dua lelaki atau satu lelaki dua wanita. Maksudnya tiga orang lah. Tiga orang. Itu dari satu sudut lah, Nabi bagi satu contohnya. Kenapa? Sebab apa? Di dalam menjadi saksi dalam sesuatu kejadian itu, bila menjadi saksi dan kejadian tu, lelaki ni lebih banyak guna akal dia daripada emosi. Wanita ni kadang-kadang geram punya pasal kan. Dia tengok contohnya kes baru ni kan, kes apa, dera anak tu, pukul anak. Jadi kalau perempuan tengok kan, ya Allah, dia emosi dia lebih. Nanti kan dia jadi saksi dalam kejadian itu, dia tambah-tambah jadi kan. Dia kena terlalu emosi, lain jadinya. Lelaki ni dia guna akal lebih. Maksudnya di situ Nabi bagi contoh lah, dalam persaksian itu wanita ni bukan dalam semua kes dalam bab saksi ni ada yang satu saksi sahaja, ada yang dua, ada yang empat saksi, dia lain-lain kes. Dan ada yang saksi yang boleh digantikan dengan wanita, ada yang tak boleh. Ada yang tak boleh. Contoh saksi bulan Ramadan tertulis untuk puasa, tengok anak bulan, perempuan tak boleh, lelaki seorang je. Tak boleh diganti dengan dua wanita, tak boleh. Dia bukan semua situasi. Ni adalah beberapa situasi yang mana kalau dituntut untuk dua orang saksi, maka boleh digantikan dengan satu lelaki atau satu lelaki bersama dua perempuan, tiga lah. Tapi lelaki dua saja. Maka di situ menunjukkan kekurangan akalnya, maknanya emosi dia lebih, tak ke mana takut dia memberi persaksian tu lebih kepada emosi daripada akal dia. Itu contohlah yang Nabi bagi dalam persaksian, kekurangan akal di situ. Kemudian qulna bala qala fazalika min qusanil aqliha faqala alaysa izaha Nabi kata yang demikian itu adalah daripada kekurangan akalnya. Qala alaysa iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, qala bala. Dan Nabi kata, tidakkah wanita itu ketika kedatangan haid maka dia tidak boleh sembahyang dan tidak boleh puasa? Maka mereka mengatakan, mereka mengatakan bala, bahkan ya Rasulullah, benarlah. Qala fazalika min nuqsani diniha. Itulah yang menunjukkan kekurangan agama mereka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kekurangan agama itu, wanita ni dia ada tempoh haid dia. Setiap bulan sekurang-kurangnya seminggu. Betul? Biasanya lah, kebiasaannya seminggu sebulan. Ada yang sampai maksimum mazhab Syafi'i sampai 15 hari. Katakanlah kalau 15 hari, mana setiap bulan itu dia hanya semayang separuh setengah bulannya. Bahkan tidak diwajibkan qada, bahkan haram qada, tak boleh qada semayang. Makanya sebulan tu kalau 30 hari lah. Contoh tu ya betul. Itu pun antara sebabnya. Tak boleh jadi pemerintah, tak boleh jadi imam, jumhur lah. Ada juga qaul yang kata boleh, tapi qaul dhaif, qaul lemah. Jadi sebab tu kalau wanita ni di dalam keadaan haid, dia tak boleh semayang. Seminggu lah, 15 hari lah. Puasa pun tak boleh kalau bulan Ramadan. Orang puasa sebulan, dia puasa separuh je, atau seminggu tak boleh puasa, atau 15 hari tak boleh puasa, silap-silap. Tengoklah keadaan haid masing-masing. Dan bukan saja tak boleh solat, tak boleh baca Quran dan sebagainya lah. Tak boleh iktikaf masjid dan sebagainya. So di situ menunjukkan kekurangan agamanya lah. Kalau dia nak, apalagi dia nifas kan. Nifas kalau lahir anak saja dah 2 bulan kan maksimum nifas. Kebiasaan 40 hari. Tapi kalau tiap-tiap tahun tu, kalau dia tiap-tiap 2 tahun sekali ke, atau tiap-tiap tahun ke, ada juga yang tiap-tiap tahun kan. Lahir anak lagi ya. Lepas tu dengan maksudnya di situ agamanya kurang. Ini secara umum sajalah dibandingkan dengan lelaki.
Tapi kita taklah lelaki tu sihat je tapi tak semayang pun. Itu lain cerita lah. Ini cerita secara hakikatnya saja. Maknanya kalau sama-sama soleh dan solehah pun tetap juga wanita tu kurang ibadahnya lah. Dia tak boleh semayang, dia tak boleh baca Quran, tak boleh puasa ketika haid dia, ketika nifas dia. Jadi itu Nabi yang bagi, bukan saya. Ini hadis Nabi sahih ni. So dia sebab itulah Nabi SAW mengatakan bahawa puncanya wanita itu dia masuk neraka ramai kerana banyak melaknat. Maksudnya macam seolah-olah memprotes akan nikmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, dan juga mengkufuri suami, maksudnya mengkufuri nikmat suami atau tidak taat kepada suami. Punca dia sebab dia kurang akal. Maksudnya emosi dia lah, bukan kurang akal tak ada akal. Emosi tu lebih, tak fikir panjang. Kemudian bila ibadah kurang, bila agama kurang, ibadah kurang, kekuatan iman pun tak sama seperti lelaki yang banyak ibadah. Orang banyak ibadah ni boleh membantu menguatkan iman. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Jadi oleh kerana lelaki lebih banyak ibadahnya, maka di situ iman lelaki lebih kuat, iman wanita lemah. Ini umum jangan ada je Siti Khadijah tu lagi hebat. Janganlah maksudnya di sini secara umum, kita tak nafikan 100%, maknanya secara umumnya. Ini Nabi yang sebut, bukan saya. Wanita kalau dengar ni mengamuk ni. Ustaz tu jangan dengar, ustaz tu tak boleh pakai katanya. Jadi secara bila dia dah kurang ibadah, kurang akal, maka disitulah menjadi sebab dia ni selalunya ingkar kepada suami dan selalu melaknat orang. Laknat ni kan mulut, manusia ni kan popek perempuan ni suka kebanyakannya. So bila ni keluarlah laknat orang tu, laknat orang ni. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih lah. Jadi janganlah di sini bila dengar hadis ni perempuan mulalah kan tak terima hakikatnya, dan ini bukan bererti semualah. Maknanya boleh diatasi. Ramai saja wanita-wanita yang solehah di luar sana, ramai saja. So jangan fahamilah hadis ini dengan akal, jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi dia faham hadis ni marah dia. Sampai ada yang Nabi pun sama. Ada tahap-tahap yang dia punya emosi dia lagi teruknya, emosi dia sampai dia kata Nabi tu nak sokong lelaki je lebih. Tentang dia lelaki, ada yang keluar perkataan macam tu. Bahaya tu. Kita pun hati-hati juga, jangan kita baca hadis ni kat isteri kita dalam keadaan dia tengah emosi. Yang lagi dia tak fikir panjang lah. Perempuan ni selalu tak fikir panjang. Nabi pun sama je, suka hina wanita. Ada yang keluar daripada mulut macam tu, na'udzubillah. So hati-hati, kita jangan serang isteri kita dengan hadis ni. Apalagi ketika dia tengah emosi tu, bahaya. Nanti dia hadis ni pun dia tolak nanti. Dia tak fikir panjang lah. Masa tu dia tak sedar lah. Sebab tu naqisatul aqal. Wallahu a'lam. Satu hadis, satu siri ni 1 jam nak bahas satu hadis. Hadis ada 6,000 ni, macam mana tu? Sebulan 2 kali, maknanya setahun barulah 24 kali. Setahun 24 kali, 10 tahun baru 240 kali. 100 tahun baru 2,400 kali. Hadis 6,000. Wallahualam, maksudnya kita tak berniat lah untuk khatam. Tak tahulah kalau dia ada satu dipanggil murur atau sardan ataupun riwayatan. Pembacaan hadis secara riwayatan sahaja. Riwayatan ataupun sardan atau murur. Mururan. Baca je hadis. Itu bagi saya tak ada faedah. Bukan tak ada faedah. Dari sudut kita mendengar hadis Nabi dalam bahasa Arab lah. Mendengar hadis Nabi dalam bahasa Arab. Dan walaupun kita tak faham, dapat pahala dia. Dapat pahala. Cuma masalah kita ni pun online je pun kan. Masalah online ni ulama ada khilaf juga. Ada yang kata online ni tak memberi kesan. Dia kena dalam majlis talaqi. Maksudnya mendengar hadis itu yang memberi faedahnya, walaupun riwayatan, walaupun bahasa Arab kita tak faham, tetapi ada nur.
pada hadis Nabi tu ada nur, yang mana kalau orang tu dengar, faham ke tak faham ke, dia ada kelebihan, dia akan diberi cahaya di hari akhirat. Tetapi masalahnya online ni tak tahulah dapat ke tak dapat. Online ni dapat ke tak dapat. Jadi ada satu dia panggil sardan atau riwayatan ataupun mururan. Maksudnya baca je hadis sampai khatam. Itu kalau nak khatam 6,000 hadis ni perlu setahun lah. Setiap hari 40 minit, insya-Allah. Kalau setiap hari kita baca dalam masa sejam, setiap hari baca sejam dengan bacaan yang agak laju, itu mungkin ambil masa dalam 6 bulan selesai lah kot khatam lah. Sebab madrasah saya mengajar kitab ni, kita khatamkan dalam masa setahun. Tapi okey, Assalamualaikum. So kita sama hadis tak faham apa pula. Betul lah, memang tak faham, tapi kita ambil keberkatan je hadis tu. Itu satu sistem lah. Yang ni dibaca saja hadis sampai khatam. Itu boleh buat majlis asing lah, majlis asing. Cuma online tak sesuai lah. Online sama online ni bukan apa, dia keberkahannya pada majlis talaqi. Pasal apa? Hadis-hadis semuanya menunjukkan benda ni secara talaqi. Maknanya bila majlis agama, majlis apa sajalah, majlis-majlis yang menyebut nama Allah dan Rasul itu dibuat kan. Ma min baitin min buyutillah kan. Majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah-rumah Allah Ta'ala tu yatadarrasun al-Quran. Mereka mempelajari Quran. Maka illa hafat alaihimul malaika wa nazala rahmah wa fi alil sakinah, rahmah, malaikat, wa zakarallahumullah fi man indah. Itu semua hadis-hadis yang menunjukkan majlis talaqi. Berkumpul dalam satu majlis, baru rahmat turun, sakinah turun, malaikat dikelilingi malaikat, dan maghfirah, diampunkan dosa. Allah menyebut ahli majlis tu di sisinya dan sebagainya. Itu kalau online tu berlaku ke tidak, tu saya tak pastilah. Nak kiaskan kepada online tu, adakah kita buat majlis online tu benda tu dapat juga sama seperti hadis yang sebut tadi kan, nazalat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah, apa semua tu, wa ghasyiyat alaihimus sakinah, apa semua tu, tak pasti itu dapat ke tidak secara online ni. Mana Husin sebulan sekali, itu sebulan sekali lah. Kami di madrasah kitab Mishkat Masabih ni tahun second last year. Kalau tahun akhir kami baca Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah. Kalau tahun akhir kami baca Kutubus Sab'ah sampai habis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta' Imam Malik. 7 kitab tu khatam kulit ke kulit, riwayatan, setahun. Setiap hari dipelajari, satu hari 45 minit lah. Setiap dibahagi-bahagikan lah di antara ustaz. Cuma kita akan syarahkan mengikut bab. Kita akan bahagikan bab-bab setiap kitab lah. Bukhari bab ni, Muslim bab ni, Tirmizi bab ni, Abu Dawud bab ni. Kita akan bahagi-bahagikan ustaz untuk syarahkan bab ibadat, bab muamalat, munakahat, jinayat, fadilat, fitan dan sebagainya lah. Dan Mishkat tahun sebelum tahun tu, sebelum tahun akhir lah, kita baca Mishkat dulu. Setahun juga dibahagi dua, Mishkat awal, Mishkat sani. Maksudnya dibahagi dua lah. Separuh dibagi, maknanya 3,000 lah lebih kurang. Satu ustaz ambil 3,000 awal, satu ustaz lagi ambil 3,000 akhir. Dan disyarahkanlah bab-bab yang tertentu yang ditetapkanlah. Itu pun ambil masa setahun. Nak khatam riwayatan plus dirayatan sebahagian. Tak semua, tak selesai kalau nak syarah semua hadis. Jadi kalau nak buat online tak munasabah rasanya lah. Ataupun panggil lah, maksudnya Syekh luar sana, Syekh Mustafa Nadwi tu bagus lah. Kalau buat riwayatan sama depan dia, itu bagus lah. Biasa kan Syekh Mustafa Nadwi datang TC, boleh khatamkan Mishkat ke tak tahu, dah pernah ada tak pernah ada saya tak pasti, tak ingat. Kalau ada panggil ulama-ulama yang lebih senior lah, baca Mishkatul Masabih untuk riwayatan. Kalau saya suka fiqhul hadis, saya suka syarah hadis. Saya suka syarah hadis, maksudnya kita belajar hadis nak faham hadis, bukan sekadar nak mendengar. Sebab saya dah berpuluh-puluh kali dah khatam Mishkat ni, maksudnya bukan Mishkat lah. Kalau Mishkat dalam saya khatam untuk belajar sekali, mengajar sekali.
masuk ni 2 kali lah. Sebab saya lebih kepada Bukhari, Muslim dengan Tirmizi, Abu Daud. 4 tu saya banyak mengajar. Paling banyak saya mengajar Muslim lah. Muslim saya khatam dah kat 5 kali dah. Bukhari 2 kali, Tirmizi sekali, khatam mengajar. Kalau khatam belajar dengar itu khatam sekali lah di masa saya belajar dulu. Sekarang ni di sini di madrasah saya mengajar, saya paling banyak saya mengajar Muslim. Pasal apa? Untuk fiqh Syafi'i Muslim lah yang paling sesuai. Untuk fiqh Syafi'i ini Sahih Muslim tu paling sesuai. Sebab disyarahkan oleh Imam Nawawi, bahkan Imam Muslim tu kecenderungan dia seolah-olah seperti mazhab-mazhab, walaupun belum mazhab Syafi'i, semua mazhab lah ketika itu belum istiqrar lagi, belum menetap lagi, belum terbina dengan kukuh lagi, masih dalam tahap perkembangan dia. Mana Imam Muslim pun ketika Imam Syafi'i meninggal tu baru-baru nak berkembang aja. Hadis-hadis semua masih lagi belum apa, ada tahun lepas. Baguslah dapat riwayatan. Jadi Muslim tu paling sesuai kalau fiqh Syafi'i lah. Kalau Bukhari ni dia mazhab apa, ijtihad di sini. Ya, Imam Bukhari ni ijtihad di sini, dan banyak sinaatul hadis di situ, bagus Bukhari. Kalau nak belajar sinaatul hadis, Bukhari lah. Kalau nak belajar fiqhul hadis, fiqh Syafi'i, Muslim. Kalau 4 mazhab, Abu Daud, Tirmizi, 4 mazhab. Ada masing-masing kitab tu ada, masing-masing kitab tu memang ada kelebihan masing-masing. Mishkat ni yang bagusnya, mishkat ni macam sulam, macam tangga. Sebelum kita belajar Dauratul Hadis ataupun Kutubus Sittah, bagusnya baca mishkat. Sebab mishkat ni kan kompilasi 13 kitab. Kompilasi 13 kitab, 6 kitab Kutubus Sittah campur dengan 7 lagi kitab-kitab hadis yang lain. Bagus mishkat ni sebagai tangga lah untuk kita belajar Kutubus Sittah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.